Ahmad Zahid usah dijadikan perdebatan berterusan. Tubuh Pusat Sehenti bantu Komiti Perniagaan maksimumkan penyertaan FTA. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Parlimen Khamis 21 September 2023 bersama saya Miza Isni Muhammad. Dan Dewan Negara hari ini meneruskan sesi perbahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Keputusan melepas tanpa membebaskan DNAA Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tidak harus dijadikan perdebatan berterusan dalam sesi perbahasan di Parlimen. Perkara itu ditegaskan Senator Abun Sui Anyit. Beliau juga menyokong kenyataan Perdana Menteri yang tidak pernah campur tangan dalam kes berkenaan selain meminta rakyat menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada institusi perundangan negara. Justru itu saya berharap supaya rakyat di negara ini menaruh kepercayaan dan memulakan satu SOP yang baru untuk menghormati pengasingan kuasa di dalam negara ini, iaitu Parlimen, Eksekutif dan Mahkamah ataupun Judiciary. Sementara itu, Senator Abun turut menyentuh isu agama, bangsa dan institusi Raja 3R. Beliau menggesa pihak tertentu tidak mengambil kesempatan menggunakan 3R menghasut rakyat bagi mendapatkan sokongan politik. Sokongan politik. Penggunaan 3R ini sepatutnya dibuang jauh-jauh. Malah wajar dilupakan oleh semua kita kerana kita sebagai rakyat Malaysia berbilang bangsa dan agama perlu bergerak ke depan dengan isu-isu yang membina dan menyatukan kita. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pernah bertitah semasa merasmikan program perpaduan di Kuching, Sarawak pada 20 hari bulan Mei 2023 yang lalu supaya kerajaan jadikan perpaduan aset paling utama negara. Isu sama turut dibangkitkan Senator Dato' Razali Idris yang mahu garis panduan 3R diperjelas memandangkan ia disalah tafsir sesetengah pihak. Tindakan sama juga perlu dilakukan kementerian berkaitan. Jadi pohon kementerian berkaitan untuk menjawab soalan ini. Memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya di mana boleh, di mana tak boleh berkaitan dengan 3R. Ketika ini, 3 akta digariskan dalam menangani isu tersebut, antaranya Akta Hasutan 1948 serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dalam perkembangan lain, mekanisme terbaik perlu diwujudkan bagi menyelesaikan isu bekalan makanan yang berkurangan dalam negara. Ini termasuk mencadangkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menggiatkan lagi kolaborasi dengan pelbagai agensi berkaitan agar bekalan makanan tidak berada di tahap membimbangkan. Harga beras naik, semakin naik, Tok Sri Speaker. Bekalan beras tempatan berkurangan sehingga timbul panik kepada rakyat. Orang yang berniaga malahan di peringkat negeri-negeri sudah tidak mencukupi untuk mengendalikan masalah makanan asasi negara kita. Jadi timbul persoalan yang besar. Apa sudah jadi dengan sekuriti makanan negara? Kementerian Pendidikan dicadang mengkaji semula keperluan mekanisme awal pengujian murid bagi menilai perkembangan mereka sebelum menempuh peperiksaan yang lebih besar. Senator Datuk Mustafa Musa berkata, sebagai bekas guru, pemasuhan beberapa peperiksaan awal antaranya UPSR dan PT3 perlu dikaji semula. Menurutnya, perubahan ekosistem sekolah itu menyukar perkembangan pembelajaran seseorang murid dinilai. Perjalanan menuju KSPM itu sekarang ni begitu kosong, lompong dan mudah. Dia tidak macam kita dulu, terpaksa melalui beberapa peperiksaan, kita teruji. Kita masuk science stream teruji. Atau kalau rendah sikit, malah dulu pernah pula diadakan kalau tak mencapai tahap matematik, kita ulang semula di tingkatan 3.
Beliau juga mahu data sejauh mana perkembangan dan kecemerlangan murid ketika belajar berorientasikan peperiksaan dan bukan peperiksaan dikongsi kementerian. Impak daripada jenama baru peperiksaan ini ialah satu, pelajar tidak ada daya saing. Yang keduanya, dia juga memberi kesan kepada masa depan pelajar itu sendiri. Apabila dia keluar nanti, dia tidak mempunyai kemahiran cukup macam kita dulu. Keputusan kerajaan menukar dasar subsidi sedia ada kepada dasar subsidi bersasar perlu dilaksanakan dengan teliti. Senator Datuk Lim Pih Him menegaskan ia penting bagi memastikan tiada ketirisan dan rakyat yang layak menerima manfaat berkenaan. Kriteria golongan sasar penerima subsidi seperti faktor pemilikan aset seperti rumah dan kenderaan perlu diteliti sepenuhnya. Realitinya turut terdapat golongan berpendapatan rendah yang memiliki aset rumah kategori rumah kos rendah yang sudah dibeli awal dan terikat dengan pembayaran balik jangka masa panjang sehingga berpuluh tahun. Faktor pemilikan kenderaan juga harus diteliti sebaik mungkin mengambil kira ia keperluan berulang-ulang ke tempat kerja dan tiada alternatif pengangkutan awam yang menyeluruh. Mekanisme bagi membolehkan harta intelek IP dijadikan cagaran di institusi pembankan wajar diperinci. Senator Susan Chemerai Anding berkata setakat ini tiada garis panduan jelas bagi membolehkan pemain industri kreatif menjadikan IP sebagai aset boleh cagar ketika memohon sebarang pembiayaan keuangan. Video YouTube kini boleh digunakan sebagai cagaran untuk pinjaman. Ini bermakna jika seseorang sudah memiliki sijil intelek atau jenama atau lesen kreatif termasuk untuk muzik, mereka boleh memuat naik kandungan itu ke YouTube. Sebaik saja mendapat berjuta-juta tontonan, lesen itu mempunyai nilai keuangan. Jika pemegang lesen memerlukan wang, kandungan itu boleh dijadikan cagaran di bank. Di Malaysia, saya difahamkan daripada pemain industri bahawa perkara ini telah dibincang beberapa kali di peringkat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi sehingga hari ini masih tidak ada mekanisme yang khusus dan jelas. Inisiatif sedemikian berupaya memberi impak positif kepada penggiat industri kreatif untuk terus berkarya serta mendorong kemajuan industri kreatif untuk menyumbang kepada KDNK negara. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Bertemu kembali. Sebuah pusat sehenti khusus bagi menyokong komuniti perniagaan meningkatkan penyertaan serta memaksimumkan manfaat dalam perjanjian perdagangan bebas FTA di cadang. Senator Tan Sri Loh Kian Chuan berkata ini memandangkan penyertaan komuniti perniagaan dalam FTA seperti RCEP dan CPTPP pada masa ini adalah berkurangan. Kerajaan perlu meningkatkan kerjasama dengan Dewan Perniagaan dan Persatuan Industri untuk mempromosikan RCEP dan CPTPP secara agresif supaya mereka boleh memanfaatkan peluang perluaskan pasaran ekspor. Seterusnya, beliau turut mencadangkan kerajaan mengenal pasti punca penyertaan rendah bagi meningkatkan keberkesanan program pembangunan ekspor. Pada masa yang sama, memastikan mereka mendapat maklumat terkini mengenai tarif terutama keutamaan yang diberikan oleh negara-negara ahli. Beliau turut menyambut baik hasrat kerajaan untuk melaksanakan model gaji progresif dengan memperbaiki aktiviti peningkatan kemahiran pekerja.
Malah katanya kerjasama antara kerajaan, majikan dan pekerja dapat memastikan peningkatan produktiviti dan kemahiran. Dan ini pula mengenai pelaksanaan gaji progresif. Senator Datuk Seri Zurainah Musa mencadangkan beberapa langkah tambahan untuk memastikan pengagihan kekayaan ekonomi secara adil sambil pemberian gaji wajar untuk rakyat. Saya memohon untuk pihak kementerian mempertimbangkan pengenalan mekanisme pendedahan nisbah gaji CEO dengan izin pay ratio disclosure berbanding gaji median pekerja mereka dalam laporan tahunan bagi syarikat tersenarai awam oleh pihak bursa. Dengan adanya pendedahan ini, kita boleh melihat jurang gaji ketua pegawai eksekutif dan kaki tangan mereka. Pihak bursa boleh menetapkan nisbah mekanisme yang boleh diguna pakai oleh pihak syarikat. Jika nisbah melebihi had maksimum, syarikat mungkin perlu melaporkan pelan perancangan untuk mengurangkan jurang. Malah pelan itu juga boleh dipantau oleh Bursa Malaysia. Senator Amir Mat Ghazali pula membangkitkan isu warga asing yang memonopoli peluang ekonomi. Beliau mahu tindakan tegas diambil kerana ia melibatkan soal keselamatan negara. Apa saja yang melibatkan sumber ekonomi dan peluang ekonomi dalam negara ini akan diambil dan dimonopolikan oleh warga asing ini. Kerajaan harus bertegas tentang isu ini. Mereka ini datang ke dalam negara kita berniaga secara haram. Ada yang halal, tapi halal kita tidak dapat menentukan sebab PBT yang mengeluarkan lesen. Di peringkat kerajaan persekutuan yang ada undang-undang dan peringkat negeri ada undang-undang iaitu pihak berkuasa tempatan. Tetapi warga-warga asing ini menguasai market-market di Pulau Pinang, di Kedah, di Perak, di Kuala Lumpur. Ini satu perkara yang perlu dilihat dengan hati-hati disebabkan keselamatan negara kita. Mereka juga menguasai repair kereta workshop, aksesori telefon, tukang rumah, tekstil, pertanian dan pelbagai sektor lain. Dalam sektor peruncitan, bagaimanakah warga Aceh ini beri kebenaran? Mereka monopoli satu Malaysia yang saya sebut. Tegas beliau lagi, kementerian dan agensi terlibat perlu sentiasa memperkasa penguatkuasaan agar isu ini tidak berulang sekaligus memberi keyakinan kepada rakyat. Laporan terbuka serta terperinci mengenai setiap wilayah ekonomi koridor perlu dibentangkan. Itu cadangan Senator Dato' Aziz Arifin agar perkembangan mutakhir 5 wilayah ekonomi dapat dikongsi bersama. Malaysia memiliki 5 wilayah koridor ekonomi yang terdiri daripada Iskandar Malaysia Johor, Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER, Wilayah Koridor Utara NCER, Wilayah Tenaga di Pembarui Sarawak SCORE dan Koridor Pembangunan Sabah SDC yang ditubuhkan bagi melonjakkan pembangunan serta merapatkan jurang perbezaan ekonomi antara bandar dan luar bandar. Sehingga kini, impak keberkesanan masih belum dirasai. Walaupun meskipun peruntukan 114 bilion disalurkan sehingga 2022. Saya ingin mencadangkan agar satu semakan semula dan membentangkan laporan terbuka terperinci mengenai pencapaian setiap koridor ekonomi dibuat agar pengembangan mutakhir dapat dikongsi bersama. Senator Datuk Muhammad Isamuddin Yahya pula mencadangkan sebuah agensi badan atau GLC bagi mengawasi semua urusan berkaitan nadir bumi. Dengan adanya penubuhan agensi sedemikian, ia boleh menyelaraskan penjualan keluar nadir bumi. Contohnya, seperti Petronas, kawal selia penjualan produk petroleum walaupun sumbernya terletak di kawasan negeri-negeri. Ini juga akan dapat
mengelakkan pergaduhan di antara negeri-negeri dengan kerajaan pusat dan seterusnya mengelakkan daripada eksploitasi harga, ekspor haram dan kehilangan sumber nadi bumi ini, sekaligus menjamin pulangan segera dan keuntungan maksimum kepada negara kita. Perdana Menteri menerusi pembentangan KSPRM ke-12 mengumum untuk membangunkan dasar larangan ekspor bahan mentah nadir bumi bagi memastikan eksploitasi dan kehilangan sumber sekaligus menjamin pulangan maksimum buat negara. Pusat Intelek Pelajar Orang Asli PIPWA perlu ditambah baik bagi memberi ruang lebih ramai murid orang asli mendapat peluang pendidikan sekaligus mengurangkan kadar keciciran. Senator Manulan Muhammad berkata inisiatif sedemikian dilihat berjaya melahirkan murid orang asli yang cemerlang. Pelajar-pelajar yang cemerlang di dalam UPSR ini dimasukkan ke dalam asrama ini dan belajar di sekolah yang berdekatan asrama ini. Jadi saya tengok keputusan pelajar-pelajar yang tinggal di asrama PIPWA ini agak baik kalau dibandingkan dengan pelajar-pelajar yang bukan tinggal di asrama seperti di PIPWA ini. Maka itu saya mencadangkan kepada kerajaan untuk menambah, kita kena tambah konsep PIPWA ini, khususnya di negeri-negeri yang ramai orang asli ataupun di bandar-bandar seperti di Selangor ataupun di negeri Perak di mana pelajar-pelajarnya agak ramai. Diskriminasi terhadap pelajar kurang upaya OKU perlu dihentikan. Tegas Senator Ishaya D. Jacob, OKU wajar mendapat tempat di institusi pengajian tinggi. Kekurangan golongan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menafikan hak mereka menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Ini berlaku di dalam universiti-universiti kerajaan. Saya amat sedih sekali. Ada seorang pelajar baru-baru ini saya melawat ke Kuantan. Beliau mendapat tawaran di UIA. Apabila beliau pergi ke Temuduga, perkataan-perkataan yang digunakan dalam temu janji itu amat menyedihkan. Tuan Yang di-Pertua, saya hormati. Kami tidak minta ibu ataupun ibu bapa kami tidak meminta kami dilayakan seperti ini. Pihaknya juga menyelar beberapa institusi pendidikan rendah dan tinggi yang gagal menyediakan kemudahan mesra OKU seperti tandas. Kemudahan sedemikian termaktub dalam Akta OKU 2008. Sementara itu, Jabatan Hal Ehwal OKU perlu segera diwujudkan dan diletakkan di bawah seliaan Jabatan Perdana Menteri bagi memastikan keadilan terhadap golongan istimewa terus dipelihara. Untuk memastikan keadilan hak asasi mereka dijaga. Dan jabatan ini mesti diterajui oleh golongan istimewa. Bukan orang biasa. Sebab ini adalah hak kami. Bagilah kami menguruskan untuk jabatan ini. Usaha menjadikan Sarawak sebagai hub hidrogen teknologi hijau di rantau ini akan membuka luas peluang pelaburan di negeri itu dan ia mengambil kira potensi Sarawak Kalimantan hasil penubuhan Nusantara, ibu negara Indonesia yang baharu.
Menteri Ekonomi telah mengumumkan pembinaan 3 lagi loji hidrogen di Sarawak, menunjukkan betapa komitednya kerajaan pusat dan kerajaan Sarawak di bawah Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga serta Pelan Hala 7 Teknologi dan Ekonomi Hidrogen untuk menjadikan kita sebagai pemimpin ekonomi serantau. Pelaksanaan itu akan mewujudkan persekitaran kompetitif dan berdaya saing di antara kedua-dua negara serumpun Indonesia-Malaysia. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Segera tambah baik perkhidmatan pesawat yang agak terhad di Bario dan ini bagi memastikan wilayah itu maju seiring dengan wilayah lain di Sarawak. Dengan pembesaran lapangan terbang tersebut di Sarawak dan termasuk perkembangan Rural Air Services dengan izin atau perkhidmatan udara luar bandar semestinya akan merancakkan lagi ekonomi setempat dengan kemudahan penyediaan dan naik taraf perkhidmatan. Perlu ada anjakan rancangan bersepadu antara kerajaan negeri dan persekutuan dalam memastikan pembangunan infrastruktur dapat ditingkatkan dan ini termasuk jaringan akses jalan raya, bekalan air serta elektrik. Mengambil contoh Sabah, Senator Norita Sual berharap perlunya penumpuan khas dalam menyelesaikan isu pembangunan infrastruktur. Malah dalam buku Laporan Rancangan Malaysia ke-12, antara 10 daerah termiskin di Malaysia, 8 daripadanya adalah di negeri Sabah. Sabah sangat memerlukan pembangunan infra, terutamanya jalan raya, air dan tenaga elektrik. Dan boleh dilihat semasa kedatangan Tuanku Baginda ke Sabah, ramai rakyat Sabah mengambil kesempatan untuk mengadu kepada Tuanku tentang kekurangan infra, terutamanya masalah jalan raya dan air. Isu peruntukan ahli senator antara perkara dibangkitkan pembahas. Senator Datuk Dr. Azhar Ahmad berharap peruntukan sebanyak RM300,000 terus disalur tanpa masalah dan ia membolehkan usaha menjaga kebajikan dan membantu rakyat berjalan lancar. Tolonglah, saya amat yakin dan optimistik. Yang amat berhormat Perdana Menteri kalau dia tahu kes ni, esok dia confirm lulus kepada kita. Confirm. Sambil-sambil itu, tambahlah sikit, RM300,000 lagi. Tak salah, bukan duit ni nak pakai masuk poket, tak salah. Duit ni semua untuk rakyat. Di sebelah saya, rakan senator saya ni dah setahun jadi senator tapi sampai sekarang masih belum dapat lagi menggunakan peruntukan senator sebanyak RM300,000 itu. Jadi kita sebagai senator pun saya sama-sama mempunyai komitmen di kawasan masing-masing untuk membantu rakyat. Jadi pembangunan desa tentunya tidak akan dikesampingkan. Kerajaan bertekad untuk merapatkan nisbah jurang pendapatan antara desa dan bandar daripada 0.57 pada tahun 2022 kepada 0.67 pada tahun 2025. Dalam hal ini, kerajaan akan memperluas penyediaan infrastruktur dan perkhidmatan, memanfaat potensi ekonomi desa dan memperkukuh pencapaian perkhidmatan untuk memastikan kesejahteraan penduduk di desa dan pedalaman. Antara program dan projek baru yang akan dilaksanakan termasuk projek membina jalan dari Kampung Gedes melalui Sungai Kelai ke Felda Palung, Jempul, Negeri Sembilan. Projek membina jalan dari Kuala Linggi ke Air Molek, Masjid Tanah Alor Gajah, Melaka. Projek membina jalan dari Kampung Kuala Sungai Udang ke Pantai Murni, Yan, Kedah. Projek membina jalan pintas Bukit Sagu ke Bukit Queen, Kuantan, Pahang. Projek Jalan Pemperhubungan Desa Negeri Perak Fasa 2. Projek Sokongan Pengukuhan Keusahanan Luar Bandar 2.0. Program Pembangunan Keupayaan Komuniti Luar Bandar. Ketiadaan menteri mahupun timbalan semasa sesi perbahasan kajian separuh penggal RM ke-12 semalam mendapat perhatian ahli Dewan dan ini termasuklah ketiadaan pegawai-pegawai kementerian yang terlibat.
saya merasakan Dewan Negara ini satu dewan yang mulia. Perbahasan kita adalah tentang pembangunan negara jangka 5 tahun. Jadi kalau menteri tidak hadir, paling-paling mewakili eksekutif seorang atau dua. Tahniah hari ini kita ada menteri di Jabatan Perdana Menteri hadir. Cuma saya harap kemudian janganlah kosong bench itu termasuk pegawai-pegawai. Ya, jadi saya mohon ruling supaya diberi pandangan bagaimanakah kalau ini berterusan. Saya rasa Dewan Negara ini mungkin benar dianggap sebagai second class, sedangkan kita adalah upper house. Dan kita minta perkara ini diambil serius. Sebab ini adalah upper house. Sepatutnya suara barisan senator ni perlu didengar oleh kementerian. Daripada menteri, timbalan menteri, malah ada di kalangan menteri, timbalan menteri ini adalah senator, wakil Dewan Negara. Tetapi tidak menghormati Dewan yang mulia ini. Bila kita berbahas sama sendiri. Susulan itu, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara Senator Datuk Nur Jazlan Tan Sri Muhammad mahu perkara itu dipandang serius termasuk kehadiran pegawai-pegawai kementerian. Sekurang-kurangnya ia memberikan satu keyakinan bahawa segala perbahasan ini diberikan pendengaran dan juga perhatian yang mendalam, ya. Pasal isu RM ke-12 ini memang satu isu yang akan merentasi 5 tahun. Ia akan mengubah corak di negara ini dari segi pembangunan sosial dan politik juga. Dan kehadiran YBB Menteri juga merupakan satu perkara yang saya fikir amat penting bagi memberikan keyakinan kepada ahli-ahli Dewan untuk kita bersama-sama menjayakan RM ke-12 ni. Ya, YBB Menteri. Terima kasih Tuan Speaker. InsyaAllah saya akan sampaikan nanti. Dan terima kasih atas teguran tersebut. Baik. Dan juga sebelum saya lupa, pegawai-pegawai daripada kementerian pun di belakang sana pun nampaknya nipis sekali barisan wakil-wakil kementerian yang hadir di dalam Dewan ini pada waktu perbahasan. Berita Parlimen berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.